Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan satu tajuk tentang reka bentuk tradisional. Kami memilih tajuk Rumah Melayu Tradisional Kelantan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Nurul Wahidah binti Ibrahim bernombor matrik C19A0698, Nur Amira binti Hairuddin bernombor matrik C19A0386, Muhammad Amsyah bin Mat Zaki bernombor matrik C19A0289, Muhammad Daniel Haikal bin Syahruddin bernombor matrik C19A0293 dan Muhammad Hafizuddin bin Azman bernombor matrik C19A0253. Saya Nur Amira binti Hairuddin bernombor matrik C19A0386. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan rumah tradisional. Rumah tradisional Melayu merupakan antara seni bina terawal yang didirikan di gugusan Kepulauan Nusantara. Ia telah melalui proses transformasi sejak ribuan tahun yang lalu. Kesenian pertukangannya disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga kini, jejak rumah-rumah tradisional ini masih dapat dilihat dan dikesan di seluruh Nusantara, sama ada secara fizikal ataupun yang telah menjadi sebahagian artifak sejarah yang didokumentasikan oleh pelbagai organisasi kerajaan atau swasta dan badan-badan warisan. Rumah tradisional boleh dikatakan ialah rumah yang masih mengekalkan ciri reka bentuk masyarakat terdahulu dan kebanyakannya dibina daripada kayu. Kesenian rumah-rumah tradisional ini adalah sangat unik kerana ia mewakili setiap pecahan etnik alam Melayu yang terdapat di gugusan kepulauan ini. Namun, sifat fizikal yang dibina menggunakan bahan binaan ringan dari sumber setempat seperti kayu kayan, buluh, rotan, lengkuang, daun nipah dan sebagainya tidak memungkinkan rumah ini wujud sehingga ribuan tahun lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amsyah bin Mat Zaki bernombor matrik C19A0289. Saya ingin menyambung pembentangan slide seterusnya, iaitu sejarah rumah tradisional Kelantan. Negeri Kelantan merupakan antara negeri yang mempunyai sejarah yang agak panjang sejak zaman purba selepas negeri Kedah. Latar belakang sejarah yang agak panjang ini menjadikan negeri Kelantan sebagai sebuah negeri yang mempunyai seni bina rumah Melayu tradisional yang unik dan tersendiri. Keunikan reka bentuk rumah tradisional di negeri Kelantan turut dikongsi bersama negeri-negeri Melayu yang lain seperti negeri Melayu Patani dan beberapa daerah sepadan di negeri Terengganu. Sesetengah kerajaan purba Kelantan wujud agak lama dan menyebabkan negeri ini mengalami fasa demi fasa perubahan dan prinsip pegangan agama yang mempengaruhi reka bentuk binaan tersebut. Negeri Kelantan juga telah menjadi kota singgahan kepada pedagang-pedagang yang datang dari negara China, India dan Arab. Kedatangan agama Islam ke dalam masyarakat Melayu ataupun khususnya di tanah Melayu telah menjadi pelengkap terhadap falsafah seni bina Melayu bermula pada era Cermin. Sesuai dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sukakan kecantikan, ini telah membawa pengaruh terhadap masyarakat Melayu Kelantan dengan meningkatkan seni bina mereka dan mencari keberkatan ilmu serta perhambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkembangan idea yang berlaku ini selepas kedatangan Islam dalam masyarakat Melayu ini bukan sahaja di negeri Kelantan, malah turut berlaku
pada seluruh wilayah Melayu Nusantara yang lain. Terdapat dua jenis rumah beratap panjang di Kelantan. Yang pertama ialah rumah bujang. Dengan kata lain, rumah bujang ini juga dikenali sebagai rumah tunggal. Kebiasaannya, rumah bujang ini dibina di luar Kota Baru, terutama di kawasan berhampiran Terengganu. Rumah bujang merupakan rumah yang paling awal dihuni oleh masyarakat Melayu Kelantan pada ketika itu. Rumah ini mempunyai seni bina yang ringkas dan lebih etnik. Seni bina dan reka bentuk rumah ini juga hampir sama dengan ciri binaan rumah tiang 12. Rumah seterusnya adalah rumah tiang 12. Rumah tiang 12 ini diberi nama berdasarkan 12 tiang yang terdapat pada ruangan rumah ibu. Terdapat 6 tiang serambi dan 6 tiang panjang yang jumlahnya sebanyak 12 tiang kesemuanya. Rumah tiang 12 ini juga terdapat 3 modul penting, iaitu yang pertama, rumah ibu yang berfungsi sebagai ruang selasa, iaitu ruang yang luas untuk menerima tetamu. Yang kedua, rumah tengah untuk menempatkan bilik-bilik dan ianya bersekat-sekat. Modul yang ketiga iaitu rumah dapur, bahagian untuk meletakkan peralatan memasak dan ruangan untuk menjamu selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afizuddin bin Azman, nombor matrik C19A0253. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk bahan dan alatan pertukangan dan pembuatan rumah tradisional Kelantan. Yang pertama, bahan pembuatan rumah tradisional Kelantan. Bahan pembuatan tradisional Kelantan terbahagi kepada dua, iaitu kayu dan atap. Yang pertama, kayu. Rumah-rumah Melayu tradisi diperbuat daripada kayu-kayu yang boleh didapati di persekitaran dan juga kawasan-kawasan hutan. Kayu merupakan elemen yang sangat sesuai kerana ia memiliki sifat-sifat alamiah yang baik dalam membentuk kerangka rumah. Kayu juga memiliki sifat elastis atau keanjalan yang mudah dibentuk dalam proses pembinaan. Yang kedua, atap. Pada bahagian bumbu rumah terdapat atap, iaitu bahan bangunan yang terletak paling atas pada sesebuah rumah. Terdapat pelbagai jenis atap yang digunakan sebagai penutup bumbu rumah, seperti atap cucuh, atap bertam, atap nipah, atap ijuk, atap rumbia, atap genting, atap simen, atap zinc dan atap kayu. Atap-atap daun seperti cucuh, rumbia, nipah dan atap bertam merupakan atap yang mula-mula digunakan pada rumah-rumah tradisional Kelantan dan masih digunakan sehingga kini. Alatan pembuatan rumah tradisional Kelantan. Yang pertama, ketam. Ketam mempunyai mata pisau yang agak lebar, boleh ditukar dan disesuaikan dengan permukaan kayu. Ia digunakan untuk melicinkan permukaan kayu atau papan. Antara jenis ketam ialah ketam bunga dan ketam cuci. Ketam bunga atau juga dipanggil ketam perapat atau ketam jantan, ini adalah ketam yang terpanjang. Ia digunakan untuk meratakan dan melicinkan bahagian tepi kayu bagi pembinaan tanggam temu dan tanggam pasak. Yang kedua ialah tali sifat. Terdapat dua bahagian pada alatan ini, iaitu bahagian pemutar benang dan bahagian dakwat hitam. Ia digunakan untuk menanda bahagian kayu yang agak panjang. Caranya ialah dengan menarik benang yang berdawat supaya tegak di atas permukaan kayu.
Menang yang tegak ditarik ke aras tinggi 1 kaki dan dilepaskan di atas permukaan kayu. Alatan yang ketiga ialah gergaji. Terdapat 2 jenis gergaji yang biasa digunakan, iaitu gergaji pemotong dan gergaji pembelah. Gergaji pemotong digunakan untuk memotong kayu secara melintang, manakala gergaji pembelah digunakan untuk membelah kayu secara memanjang. Alatan yang keempat, penanda kayu. Selain pada tali sifat, penanda yang digunakan daripada kayu juga boleh digunakan untuk tujuan di atas. Tetapi, alat tersebut agak sukar digunakan kerana tepi papan mestilah licin dan lurus. Kayu asas yang hendak digunakan perlu dicuci atau diketam dengan baik supaya ia rata dan licin sebelum ditanda. Alatan yang kelima ialah pepatil. Pepatil pula adalah sejenis alat yang digunakan untuk meratakan permukaan kayu. Ia mempunyai mata yang diperbuat daripada besi dan mempunyai pemegang yang diperbuat daripada kayu teras seperti hal batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Wahidah binti Ibrahim. Nombor matrik C19A0698. Okey, saya akan teruskan slide yang seterusnya, iaitu struktur dan material reka bentuk rumah tradisional Kelantan. Yang pertama ialah atap. Atap di sini berfungsi untuk menghindari sinar matahari secara langsung. Ia juga bertindak sebagai ventilasi dan melindungi penghuni dari panas dan hujan. Yang kedua ialah tangga. Tangga rumah tradisional Kelantan juga diperbuat dari kayu, tetapi di bahagian bawah tangga terdapat pad batten. Pad batten yang berfungsi untuk menampung tangga tersebut agar lebih kuat dan lebih kukuh. Seterusnya ialah tiang atau pondasi. Pondasi yang digunakan adalah pondasi umpak dengan kolom menggunakan kayu. Seterusnya, struktur dan material reka bentuk rumah tradisional Kelantan. Pada slide ini menunjukkan pembahagian rumah tradisional tiang 12. Yang pertama ialah pemelih. Pemelih adalah sepasang papan yang terletak di kedua hujung bahagian atas tiba layar. Ia digunakan untuk menutup kasur lintang atau kasur jantan. Pemelih dikatakan mempunyai bentuk seperti ukiran bangau yang terdapat pada perahu-perahu nelayan tempatan. Motif bangau ini melambangkan semangat, perlindungan dan keselamatan. Pemelih berarti penghias. Selain arti penghias, ia juga dinyatakan pelambangan pemelih seperti anggota tubuh manusia, iaitu kepala dan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Denia Haikal bin Syarudin, memegang nombor matrik C19A0293. Hari ini saya akan menerangkan apa itu tebal layar. Tebal layar atau tuban layar jika dilihat pada rupa sini binanya merupakan kepingan papan berbentuk 3 segi yang dipasang bagi menutupi kedua-dua hujung bumbung panjang dan bumbung limas. Kayu-kayu keadaan lurus dan melengkung disusun dengan berpusat-pusat di tengah-tengah simetri lebar layar yang berbentuk bulat atau ukiran, dan terdapat sedikit bukaan di antara kayu bagi memberi laluan udara ke dalam. Terdapat 3 jenis gaya kekemasan tebal layar yang terdapat di rumah tradisi Kelantan, ialah kiasan matahari, ukiran tebuk dan bumbung pisang sesikat. Bagi kiasan matahari, melambangkan kesyariatan kehidupan penghuninya. Tebal layar tersebut dipasang dengan menghadap kiblat, iaitu mengikut matahari jatuh dan terbit. Bagi ukiran tebuk dan bumbung pisang sesikat, kedua-duanya ialah jenis yang dipasang menghadap arah lain yang tidak menghadap kiblat. Nombor 3. Genting senggora. Atap genting yang diperbuat daripada tanah liat, terutamanya genting senggora, telah lama digunakan. Hingga sekarang, atap jenis ini masih lagi diguna pakai pada rumah-rumah lama yang terdapat di Semenanjung.
Atap zinc pula telah mula diperkenalkan di semenanjung Malaysia kira-kira kurun ke-19 melalui pengaruh luar. Dalam tahun 1900 hingga 1941 adalah menjadi satu kebanggaan kepada orang-orang Melayu jika rumah mereka menggunakan atap zinc. Seterusnya, ande-ande. Ande-ande lain yang berasal dari perkataan andam-andam yang membawa maksud hampir sama, iaitu hiasan atau berhias, tapi lain perkataan atau nama khas yang hanya benar-benar merujuk satu sahaja bahagian, iaitu bahagian hiasan bertebuk yang disusun akhir pada kayu kasau di bawah atap yang melintang. Ia merupakan papan hiasan tebuk dan berukir yang terletak di cucuran atap secara mendatar, bertujuan untuk menutup hujung kayu kasau. Akhir sekali, ekor itik. Ekor itik adalah salah satu ciri-ciri khas di Raja Kelantan yang wujud pada masa kini. Ekor itik adalah panggilan umum masyarakat negeri Kelantan dan Patani kepada rekaan aneka ragam rumah ini, manakala sulur daun adalah nama khas. Ekor itik juga mempunyai hiasan tambahan di mana ia dikenali sebagai sisik naga atau sirip naga. Motif yang digunakan juga sama ada daripada corak ukiran tebuk atau bentuk daun pokok. Di Kelantan, ia mengikut bentuk ulam-ulaman yang menjadi makanan diraja. Kesimpulan yang saya dapat merumuskan adalah seni bina Melayu yang tinggi nilai budayanya perlu dipelihara dan dikembangkan untuk generasi muda supaya mereka boleh memahami dan menilainya dengan lebih baik. Lebih bererti lagi, sekiranya masyarakat dapat menilai kembali keunggulan seni tersebut dan diterapkan dalam arus pembangunan masyarakat moden, masyarakat kini seharusnya bersama-sama berganding bahu bagi memastikan seni bina Melayu tidak pupus ditelan zaman. Segala usaha yang telah dilakukan oleh semua pihak, terutamanya dari pihak kerajaan, patut disokong oleh rakyat negara ini dalam memastikan kemandirian seni yang menjadi warisan masyarakat Melayu hingga kini.